استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك بنعمتك وأعوذ بسبب فوفنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa ar-rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله إلا إليه. أما بعد. أيها المؤمنون اتقوا الله. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ya ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi syukur ke hadrat Allah Azza wa Jalla, dalam erti kata sebenar-benar syukur. Kerana Allah Subhanahu wa taala jelas menyatakan di dalam Al-Quran. Boleh rujuk dalam surah As-Sajdah ayat 9. Surah Al-Mulk ayat 23. Surah Sabah ayat 13. Mana-mana kalimah yang dikaitkan dengan syukur, Allah nyatakan qalilan ma tashkur. Sedikit sangat. Bila qalil ni dengan maksud below 10%. Bawah 10%, sedikit. Makna kalau dalam 100, 10% daripada 100 berapa? 10. Allah 10 orang. Bayangkan mas sekalian. Dan perkara ni mesti kita sematkan dalam hati kita satu bentuk kerisauan. Tu dia. Kerisauan yang mana kita seringkali berfikir, adakah aku ni benar-benar bersyukur ke tidak? Tu dia. Sebab bila kita timbulkan kerisauan hal keadaan itu, akan perkara itu, maka secara tak langsung kita akan berharap untuk jadi bersyukur. Syukur ini dimulakan dengan pengharapan mas sekalian. Nabi SAW berdoa kepada Allah dengan dimulai dengan kalimah a'inni. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika. Nampak, dimulakan dengan zikrika. Ingat Allah. Bermaksud kalau syukur itu sedikit, maknanya lepas ingat baru syukur.
Dan tidak boleh kita terjemah syukur tanpa ingat. Maknanya syukur lalu ingat. Jadi kalau kita nisbahkan, kalau sedikit yang bersyukur, bermaksud sedikit yang ingat. Allah. Makna sedikitnya ingat Allah. Senang ke susah nak ingat Allah? Barang siapa yang mengatakan senang nak ingat Allah, dia belum ingat. Barang siapa yang mengatakan bahawa susahnya nak ingat Allah, maka dia sedang berusaha untuk ingat. Sebab kemuncak ibadah kita ingat. Sifat kenapa susah? Kerana sifat kita bukan ingat, sifat kita lupa, nasiah. Apalagi yang menyebabkan kita lupa? Sangkaan kita, jemaah sekalian. Kita sambung dalam bab sangkaan, surat 86. Ana inda zanni abdi bi. Aku menurut sangkaan hamba-hambaku terhadapku dalam perbahasan fatanah, kebijaksanaan. Yang mana dalam kehidupan ini, jemaah sekalian, salah guna pemikiran, yakni akal kurniaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah kurniakan kepada kita, yang digelar khalifah ini, yang menyebabkan khalifah ini diangkat oleh Allah sebagai ketua bagi seluruh kejadian. Itu salah satu dan utamanya adalah akal. Ada akal. Namun akal ini bukan digunakan untuk berfikir tentang dunia. Tapi akal ini disuruh berfikir tentang kebesarannya di dunia. Afala ta'qilun, afala yatafakkarun, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ila ayatil liulil albab. Berfikir tentang kebesaran Allah di dunia, bukan berfikir tentang dunia lalu melupakan Allah. Bagai contoh berfikir nak mencari duit, siang malam pagi petang dia fikir. Malah duit itu dikaitkan pula dengan rezeki. Bila sebut tentang rezeki, sepatutnya dikaitkan pula dengan asma. Rezeki itu membawa kepada sifat yang membawakan nama dan ada empunyanya. Sudah pasti kalau dia kaitkan kembali berfikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah melalui pentadbirannya dalam mentadbir rezeki para kejadian dan umat seluruhnya, maka sudah pasti manusia akan kembali kepada Allah, terutamanya dalam menterjemahkan syukur pada ketaatan. Syukur ni diterjemahkan dengan taat. Taat yang mana, jemaah sekalian, kalau kita lihat dalam bab, kalau rujuk dalam bab Syama'il Muhammadiyah, malam ni hari-hari Isnin, semalam Ahad saya di Selayang Baru. Syama'il Muhammadiyah, maja'a fi ibadati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk dalam bab ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Tirmizi rahimahullah taala bila letakkan susunan bab ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama yang disyarahkan adalah tentang sifat solat Nabi yang sampai bengkak-bengkak kaki. Ditanya oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kenapa sampai bengkak kaki? Bukankah telah diampunkan dosa dulu, kini dan selamanya? Lalu Nabi jawab, salahkah aku untuk menjadi hamba-Nya yang bersyukur? Yakni syukur ni, jemaah sekalian, bila diterjemahkan dengan taat, apakah indikator taat yang mesti kita letakkan? Dia ni orang yang bersyukur. Apa dia? Dia menjaga solat. Kalau Nabi solat bengkak kaki, kita tak terikut, jemaah sekalian. Namun di situ ulama mentakhrijkan hadis tersebut, mensyarahkan pengajaran hadis tersebut, meletakkan kesungguhan dalam menjaga solat. Kita ni hidup, kita ni sibuk sebab nak kerja, masuk je waktu solat. Sibuk je, tak boleh nak kerja lagi, nak zuhur dah ni. Banyak tak selesai kerja ni. Bukan sibuk, banyak lagi tak buat lagi ni. Orang terbalik zaman sekarang, banyak lagi tak buat ni. Patutnya Rashid kerja-kerja, dia relax dulu, man-man kata.
Tak boleh man-man lah, tak ada man-man lah, tak boleh lambat-lambat. Sebab sekejap lagi zuhur lah. Jadi kita punya susunan waktu masa kita terkejar-kejar nak menjaga waktu solat, itu kesungguhan. Itu zahir taat. Apatah lagi waktu yang sepatutnya manusia zahirkan. Dan ini sangat berkait dengan sangkaan yang kita syarahkan. Jadi apabila salah sangka dia terhadap Allah SWT tentang rezeki, salah satu contoh, malah dalam perbahasan ini ulama membahaskan tentang sangkaan. Bila kita memohon ampun kepada Allah, malah menjadi rukun dalam meminta ampun, wajib yakin Allah ampunkan. Dia dosa banyak ustaz, besar dosa besar lagi keampunan Allah. Kalau dia meragui Allah ampunkan dia, dosa meragui itu lebih besar pada dosa dia, kerana dia ragu tentang sifat Allah yang maha pengampun. Ini ana indazanni abdi bi. Kita kalau berurusan dengan Allah tentang dosa ni sebenarnya sangat mudah. Yang susah ni dengan orang, tu saja. Dengan orang ni dia tak nak, dia sekali tahu kita dosa, lekat dia sampai mati tu, jangan main. Engkau ni, muka kau ni, aku tahulah dosa kau pada cerita tu 10 tahun dulu ni. Itu bahaya. Tapi dengan Allah tidak, mas sekalian. Sekali kita berazam, sangka kita jaga dengan Allah, Allah Maha Pengampun, seluas langit bumi dosa pun, keluasan rahmat Allah mengatasi segalanya. Baik, maka sangkaan ini kalau contoh tentang rezeki ni kita salah sangka. Kita salah sangka tentang takbir rezeki. Sedangkan rezeki ni, disebut rezeki, sebenarnya dia kalau dikait dengan usaha zahir ni, sebenarnya tak berkadaran pun. Tak berkadar langsung. Usaha banyak, rezeki banyak. Betul Mas Lian? Usaha sikit, rezeki sikit. Betul tak? Tidak. Orang beriman tidak ada pemikiran begini. Kalau tak usaha, tak dapat rezeki. Betul ke? Tidak, Mas Lian. Kita bicara soal rezeki. Kalau tak berusaha tak dapat rezeki, saya kira kucing semua mati. Kucing dululah, kita cerita buat kucing. Kucing berusaha tidak? Tak ada. Sebab apa dia tak berusaha? Sebab dia tak ada akal. Kenapa kita kena berusaha? Sebab kita berakal. Nak membezakan kita dengan binatang dan haiwan lain, itu akal. Nak membezakan kita berakal, kita berusaha. Tengok tak berusaha tu, kerana dia tak berakal tu. Orang tak berusaha tu tak berakal lah. Habis tu, binatang yang bergerak tu, digerakkan. Kalau lah kucing berusaha, Mas sekalian, rasa dia tak makan friskies tu. Friskies, makanan-makanan dalam tin tu tak ada. Dia makan macam kita lah. Ikan siakap 3 rasa. Kangkung belacan, tom yam. Kalau lah kucing yang makan rasa, kita tak ada tempat nak duduk. Kaum dia saja ramai lah. Kalau harimau berusaha, agak-agaknya duduk di mana harimau sekarang? Bukit Bintang. Buat apa dah duduk kat hutan? Terendap. Baik dia duduk kat tempat manusia banyak, dia tengok, ngap, kata. Itu pun sila-sila tak makan manusia. Kan? Jadi usaha itu menandakan berakal, tapi rezeki itu menandakan kuasa Allah. Almarhum Tuan Guru Datuk Seri Abu Hasanuddin Al-Hafiz merumuskan rumusan rezeki, kaitkan dengan sangkaan. Banyak sangkaan ni sebenarnya tajuknya luas. Waktu Allah takdirkan saya jumpa dengan beliau, beliau mentahkikkan perbahasan ini yang asas dia. Kemudian kita kembangkan yang asas tu soft, sidik, amanah, fatonah, tabligh. Asas, dia ada usul perbahasan. Antara usul perbahasan fatonah ini sangkaan. Ketika beliau tengok hadis ni, dia kata apa? Berat, hadis ni berat, susah. Dalam begitu dia bagi kesimpulan, dia bagi contoh dalam bab rezeki. Dia kata usaha pada kita, rezeki pada Allah. Faham tak tu?
Kalau usaha pada kita, rezeki pada Allah, kita berusahalah 27 jam, bukan 24 jam dah, 27 jam. Confirm ke rezeki dapat? Tak dapat. Rezeki pada Allah. Allah tak ikut usaha kita. Allah tidak ikut makhluk. Sifat Allah itu bebas daripada makhluk, istighna. Kita saja berhajat kepada usaha. Adalah kiraan-kiraan di sisi Allah yang kita sangkakan usaha banyak dapat banyak. Lebih parah usaha cari rezeki tapi tidak solat. Allah. Awak cari rezeki tapi tak solat. Contoh, cari rezeki tapi buat benda haram. Bukan cari rezeki. Cari rezeki tapi ingat duit. Tak, cari rezeki bukan ingat duit. Cari rezeki ingat Allah. Wazkurullaha katsira. Itu syarat dia. Kalau ingat Allah, apa tanda ingat? Solat. Dah balik pada solat. Kalau kita rumuskan sangkaan tadi, kalaulah kita cari rezeki kerana nakkan ridha Allah, nak Allah bantu, yang mana rezeki itu merujuk kepada Allah, kuasa Allah, maka di situ kalau kita lihat ketika rezeki itu datang, makanya apa yang kita nampak? Kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah. Sudah pasti kalau kita lihat maghrib, waktu maghrib, katalah siang kita cari rezeki, katalah siang cari rezeki, siang cari rezeki, maka maghrib ini bukan lagi orang kata kerja yang pergi punch card lagi dah. Sepatutnya mesti dia berusaha untuk jumpa pemberi rezeki. Dah tak ada kerja yang melibatkan tadi contoh. Dan kalau dia nampak rezeki itu sangkaannya pada Allah. Sudah pasti maghrib itu adalah dia mencari rezeki juga. Sebab apa? Rezeki itu merujuk kepada sifat Allah. Maghrib lah sebab orang balik kerja kan. Majoriti lah, walaupun ada yang kerja shiftnya pergi kerja waktu petang sebagai contoh, tapi majoriti balik kerja. Poin dia sekarang ni mas sekalian, mereka kata kerja cari rezeki, habis malam ni tak cari rezeki mas sekalian. Sekarang ni, waktu sekarang tengah duduk ni, ni bukan cari rezeki ni, ini pun cari rezeki. Sepatutnya inilah kerja yang utama, usaha yang utama untuk mendapatkan rezeki. Ya, ini dengan menjaga taat, menjaga takwa. Sudah pasti manusia akan berbondong-bondong untuk datang berjumpa dengan Allah. Solat ni tanda dia berjumpa dengan Allah. Sudah pasti dia menjaga waktu macam mana kita menjaga waktu kerja yang kita sangkakan dapat rezeki melalui kerja tu. Takkan kita tak boleh jaga waktu solat, sedangkan solat itu benar-benar direct kepada Allah. Di sini berlaku salah faham, salah sangka. Malah lebih parah, berburuk sangka. Nah, jadi sebab itu kalau kita lihat jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam melihat kepada sistem ataupun sunnatullah yang telah Allah sediakan pada ciptaannya, sudah pasti kita akan melihat bagaimana syarat yang pertama untuk kita membina hubungan dengan Allah. Sebab kalau kita kaitkan dengan sifat jemaah sekalian, contoh rezeki ni, kita dah bahas dalam bab Siddiq, baca dengan nama Allah Siddiq. Ini melihat seluruh kejadian bismillah. Disebut rezeki, kemudian kita pegang duit. Kita pegang duit, kita sebut rezeki. Bila sebut dengan kalimah ataupun usul perbahasan Siddiq, pegang segala kejadian itu dengan membaca nama Allah, atau bahasa mudah bismillah lah. Tapi kalau nak lebih tepat, kita pegang duit, kemudian kita sebut rezeki. Nah, bila sebut rezeki itu mestilah ada kena-mengena rezeki dengan nama Allah, Razzaq. Bila sebut Razzaq, yang pertama yang kita nak bina adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Hubungan yang terbina itu melalui sangkaan kita, zon kita. Sangkaan ni pecah pada dua, sangkaan baik atau sangkaan buruk. Husnuzon atau su'uzon.
Dan sangkaan yang paling kita nak jaga itu adalah sangkaan terhadap Allah, kerana ia menentukan kedudukan kita di sisi Allah dan memberi kesan kedudukan kita di sisi manusia. Kesan ni mesti akan pergi kepada manusia. Apabila sangkaan kita kepada Allah itu meleset, malah buruk, sudah pasti dengan manusia juga bersangka buruk. Ni dia ni bukan tolong aku ni. Dia penyebab rezeki aku tak ada ni. Dia lah ni, macam-macam isu timbul akhir zaman apabila manusia tidak kembalikan fikiran akal yang mahal ini kepada perbahasan kekuasaan Allah. Masing-masing kelang kelibut jemaah sekalian mencari tentang kaedah nak dapat duit, tapi bicara soal rezeki, tapi tidak bincang tentang kuasa Allah. Bahasa mudah, tak boleh nak kita fikir. Bahasa Jawa, cannot brain gitu. Semana cari duit, kemudian sebut tentang rezeki, tapi tak ada sepatah pun cerita tentang kuasa Allah. Mana ni sekalian? Yang banyaknya kita kena usaha, kita kena dapatkan projek-projek yang bagus, kita kena begitu begini, kita begitu begini. Ceritalah semua projek, plan, perancangan, fokus 4 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Tak ada satu selit perancangan. Paling common lah bahasanya. Kita nombor satu, kita macam mana pastikan maghrib dia dekat masjid. Kenapa pula cakap gitu? Entah bayangkan. Contoh, dia pemula syarah. Tengok solat maghrib. Sebelum maghrib apa? Asar. Asar Allah kata apa? Rugi. Allah kaitkan asar dengan waktu rugi. Rugi ni kepada semua orang. Bayangkan. Kerja ke, tak kerja ke, projek bilion ke, tak bilion ke, hang sakit ke, hang sihat ke, hang siapa pun, semua rugi kecuali illal ladzina amanu. Bila kata umum, takmim dia panggil, mesti ada taksis, ada penghususan dia. Kecuali orang beriman. Bila kait asar, semua rugi. Kita pun berfikir, aku tak nak rugi. Kita nak ke projek juta tiba-tiba rugi. Tak nak aku. Kita kerja siang malam pagi petang tiba-tiba rugi. Tak mau. Tak nak rugi, kita kena selesaikan keuntungan yang sebenar dulu. Sebab biasanya keuntungan yang hakiki kalau tak dapat, pasti memberi kesan pada keuntungan zahiri. Pasti. Bila sesuatu perkara itu tidak ada di dalam keberkatan Allah, pasti banyak macam mana pun akan hilang begitu saja. Tunggu masa. Istidrah sepanggil. Tapi kalau dia tumpukan kepada keuntungan hakiki yang hak, kita bina keuntungan yang hak. Hang nak jadi partner aku, hang nak buat projek besar, aku nak tengok test power dulu. Seminggu boleh tak? On time maghrib. Sebab apa? Sebab nak mengelakkan kita pada golongan yang rugi. Jadi orang yang rugi ini adalah orang yang tadi tidak beriman. Jadi nak buktikan kita orang beriman, bagaimana? Datang masjid waktu maghrib. Apa kata maghrib dengan masjid orang beriman, Ustaz? Surah At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Hanya saja yang layak mengimarah ke rumahku adalah orang yang beriman. Jadi asal tu rugi. Aku tak nak rugi lah. Kerja lama-lama penat-penat. Aku nak pastikan aku jadi orang beruntung. Maka maghrib buktikan kita jadi orang yang beriman. Orang beriman ni bukan orang maksum ni mas sekalian, jangan salah faham lah. Kalau jadi orang beriman rasa macam maksum dia rasa ni. Maksum tu Nabi saja. Malah orang beriman ni tetap dosanya. Bersifat berdosa itu pasti bagi orang yang mengenal Allah. Supaya dia sentiasa beristighfar, bukan buat dosa. Ni rasa berdosa tu kena ada. Supaya datang kelaziman, melazimi istighfar. Bagaimana kita nak istighfar kalau tak rasa berdosa? Berdosa tu bukan kata buat dosa, rasa tu. Yang ni dalam bab tasawuf, dalam bab hati ni, lalai sesaat dosa dah. Bayangkan, sesaat lalai kira dosa dah. Allahu Akbar. Jadi kerja hati ni sentiasa kita berhati-hati. Astagfirullah. Risau kita rasa berdosa, kita lupa Allah. Kerana lupa ni benda yang paling mudah kita buat dalam hidup kita. Nah, gitu. Maka maghrib kita jaga. Sebab apa? Sebab maghrib indikator orang beriman. Yang ni maghrib, masjid orang beriman. Jadi maghrib datang masjid. Khalas. Titik.
Sebab apa? Aku tak nak rugi. Jawab itu. Sibuk macam mana? Bukan kata orang salah faham. Dia ingat maghrib kena sampai rumah. Salah. Memang tak sempat lah sama masjid. Orang lelaki, nombor satu, rumahnya kena jaga rumah Allah. Nombor dua, rumah tangga. Jangan salah dengar. Dua rumah, bukan dua orang rumah. Dua rumah. Rumah nombor satu, rumah Allah. Rumah nombor dua, rumah tangga. Malah rumah Allah menjadi mandatory. Sebab nak bawa balik berkat. Bawa balik berkat. Nak dapat berkat macam mana? Masuk rumah Allah pun tidak. Masuk rumah Allah, doa minta abu-abu rahmati. Ni kata yakin ni. Yakin Allah bagi rahmat. Yakin jemaah sekalian. Rahmat ni Allahu Akbar. Pintu apa? Pintu rahmat ni segala pintu yang kita nak bagi tahu. Segala pintu ada. Keluar sekejap lagi, as'aluka min fadli. Bila fadli ni segala kurniaan. Bawa balik rumah, turun dekat rumah kita. Itu kata rumahku syurga ku. Jadi jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di situ jaga. Di sini semalam soalan masuk bab solat mas sekalian. Bila masuk ibadat itu dimulakan dengan solat. Imanuddin, tiang agama. Kemudian solat dikait dengan syukur. Sejauh mana manusia sangka tentang Allah ni dalam KPI solat. Tengok solat. Semalam bila begitu timbul persoalan, ustaz bagaimana? Menjadi saya kata ini soalan yang berat. Sebab apa? Suasana masjid. Adakah manusia nampak masjid ni tempat mendatangkan rezeki? Tak nampak. Terutama orang muda. Dia tanya apa? Masjid tu besar. Sekolah menengah, sekolah rendah. Ustaz tu kata apa? Gabung 2 pelajar ni dekat 2,000. Tapi orang tak datang. Dia cakap, macam mana ni Ustaz? Kita boleh tanya begitu. Kita tak kenapa masih. Sebab syukur dan solat berpisah tiada. Kalau kita jaga sangkaan kita, aku menurut sangkaan hamba-Ku kepadaku dan aku bersamanya apabila dia ingat kepadaku. Bila kita ingat kepada Allah, syariat ni solat. Maka Allah bersama kita. Bagaimana nak melaksanakan dunia ini yang milik Allah jikalau Allah tidak bersama dengan kita? Takkan selesai masalah. Sebab Allah tidak bersama dengan kita. Bagaimana nak buktikan kita bersama dengan Allah? Ingatlah Allah. Bagaimana nak buktikan kita ingat Allah? Datang solat. Solat. Tak payah nak pergi. Kita sebenarnya dalam singkapan nurani jiwa. Dia cerita bab dalam tu. Konon-konon lah. Dalam sekali, bab solat sendu. Terabai. Malah kita tak nampak solat ini penterjemahan kepada KPI sangkaan manusia. Sebenarnya solat ni dia mengukur terhadap sangkaan kita pada Allah macam mana. Sama ada sangkaan kita kepada Allah itu bahawa Allah Ta'ala sajalah, Allah hanya senyalah Allah Ta'ala sajalah yang memberi rezeki, sudah pasti solat akan menjadi usaha nombor 1 yang nak dijaga. Dia semua orang kata buat usaha. Jadi di mana usaha nak menjaga solat? Dia bukan solat ikut dat ataupun ikut kita kesesuaian, tidak. Macam mana punctuality kita boleh datang kerja, ketepatan masa dengan kita nak memastikan dengan kerja itu akan berkait dengan soal duit gaji yang dapat. Begitulah ketepatan kita menjaga solat berkait rapat soal rezeki kita bagaimana. Makin tepat waktu solat kita jaga, maka tepat rezeki itu datang. Contoh. Terutama kalau tak boleh jaga yang siang, contoh siang kerja tak apa, ala kulli hal, maghrib waktu permulaan hari bagi orang Islam, terutamanya ar-rijal yang menjadi qawwamuna 'alan nisa, yang menjadi perbahasan tentang duit, nak nafkah isteri, anak dan semuanya. Di mana ar-rijal di waktu maghrib. Ini seruan sangkaan ni kita terus syarahkan terus. Practicality-nya, amalinya. Di manakah ar-rijal?
dan tidak hairanlah jemaah sekalian, isu mutaakhir ini, saya kata mutaakhir sebab apa? Memang ayat akhir ni bila kita sebut isu ni, golongan wanita yang terkesan dengan permasalahan ni mula bangkit bercerita macam-macam. Apa dia? Soal lelaki tak boleh harap. Saya duk kupas satu kenyataan. Jemaah lah dia kupas, dia ambil kod saya. Dia tulis bahaya wanita memegang harta. Marah orang perempuan. Bukan marah apa, dia tulis suami tak boleh harap lah, perangai suami begitu begini, dah isteri je kerja dan lelaki tak boleh buat apa tu. Saya cakap bahaya wanita pegang harta. Boleh faham maksud dia? Sebab harta memang bahaya. Siapa kata tak bahaya? Bagi tahu. Siapa kata harta tak bahaya? Walaupun di sebaliknya ada keseronokannya. Tuan-tuan, saya buat motor 1250cc je mas sekalian. Setakat ini dia punya accidentnya semua berkecai. Tak putus 2, putus 3, putus 3, putus 4. Tengok motor berkuasa besar 1250. Nak tengok bahaya dulu ke seronok dulu? Bahaya dulu. Dalam risk management, dalam risk management, task force dalam kita nak menjaga keselamatan, dia kena tengok worst case dulu. Dan Nabi dah ajar dah. Nabi suruh tengok dunia pada worst case scenario. Dunia ni bangkai. Paling last Nabi duduk. Kita bangkai. Soalan, macam mana tak nak jadi bangkai? Baru kita cerita balik. Allah pula kata, malah dimulakan dengan Allah kata, dunia ni penipu. Bagaimana tidak ditipu? Tidak mahu ditipu. Contoh wanita. Wanita ni bersifat lembut. Kan bila lembut, berurusan dengan yang kasar, yang keras kan bahaya. Awak kulit halus contoh. Main benda-benda kasar. Kan jangan akan bercala tangan kau. Pandai pula. Bagi leluasan. La haula wa la quwwata illa Allahu Akbar.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair, kita sambung sikit dan kita buat kesimpulan. Maka di sini kalau kita lihat dalam perbahasannya, yang pertama membina sangka baik, yakni sangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sifat. Yakni tadi rezeki. Sangka baik itu adalah dengan kita melakukan suruhan, itu sangka baik. Kita tidak membina perbuatan yang bertentang dengan suruhan Allah. Dan kita hendaklah berusaha untuk bersama dengan setiap apa yang telah Allah taklifkan, bertanggungjawabkan, Allah kendaki ke atas diri kita. Bakal contoh, bila syukur dia kait dengan solat. Solat kerja utama, imanuddin, tiang agama. Dan jikalau Nabi SAW tidak ada negotiate dengan Allah ketika Isra' wal Mi'raj, sudah pasti kita tak buat kerja lain jemaah sekalian. Kerja kita hanya solat. 50 waktu sehari semalam. Dengan 2 waktu paling ringkas subuh lah. Kita ada 100 rakaat yang perlu kita selesaikan sehari. Kalau bahagi dengan 24 jam, misalkan tolak tidur ni jenis tak tidur punya cerita, setiap setengah jam solat. Kalau tolak pula tidur, lebih kurang 8 jam. Pakai contoh, setiap 15 minit solat jemaah sekalian. Nak buat kerja apa yang lain kita nak buat? Memang bila dekat mikrofon je lah kerjanya. Hajah kita semua bertelekong lah kerja. Macam dekat Mekah lah. Pergi makam telekong, balik telekong, senang bang katanya. Jadi kan kejar lagi nak pergi solat. Dan hakikat kehidupan kita terzahir di Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah dengan tak ada aktiviti lain yang dominan di sana melainkan solat. Kalau di Mekah tawaf lah. Dan semua pekerjaan kita lain semua terikat dengan solat. Nak makan berkelang kabut solat. Berlari, dan di sanalah satu-satunya tempat yang kita nampak kita berlari untuk solat. Di sini siap hon lagi orang pergi solat. Tin, doakan saya. Doakan saya. Sabar je lah. Kita kelang kabut nak pergi, dia tin. Boleh tin lagi. Allah Akbar. Jadi nak meluruskan penglihatan yang kita guna ni dan melihat sesuatu perkara adalah mesti sama dengan apa yang Allah taklifkan atas kita. Jadi kata lain, menyatukan setiap pandangan zahir dengan pandangan batin, yakni ainul basirah. Zahir, contoh tadi kita bincang bab duit. Nampak zahir duit, tapi hati kata yang menjaga duit rezeki. Bukan usaha. Ni kena benarkan pandangan ni. Kalau kata usaha yang menjaga rezeki, bersalahan dengan sifat kekuasaan Allah. Malah bimbang jadi qadariyah. Tengok duit, hati kata rezeki yang menjaga duit. Bila rezeki yang menjaga duit, siapakah pemilik rezeki? Allah. Bila Allah yang pemilik rezeki yang menjaga semua makhluknya, maka kita pun menjaga penglihatan yang hanya melihat akan setiap segala kerja itu bersamanya dengan memandang segala kesempurnaannya. Yang pertama, kita mesti nampak kesempurnaan Allah dalam mentadbir rezeki. Bukan soal cukup tak cukup, duit sikit ke banyak, apa masalah. Kita nampak Allah sempurnanya mentadbir rezeki itu. Biarpun waktu itu, hari itu kita tak ada duit, tapi jangan meleset keyakinan kita kepada Allah. Bagaimana nak buktikan kita tidak meleset keyakinan kepada Allah? Ketika Allah panggil, datang. Kelas. Melainkan ada masyaqqah, halangan-halangan, uzur syar'i yang dibenarkan syarak. Tetapi bukan saja-saja melambatkan kerana lemah semangat. Tahulah saya ni, masalah banyak, kerja banyak, orang ramai. Kalau tinggalkan kedai sekarang, mana rezeki saya? Allah kan suruh usaha, dia bubuh kat situ. Dah tu solat tu bukan usaha katanya. Kamu usaha nak jaga kedai, tapi tak jaga solat. Nampak? Habis. Maka pandangan seperti ini adalah pandangan yang terpuji, yakni meluruskan pandangan yang zahir dipimpin oleh yang batin. Yang zahir dipimpin oleh yang batin, yakni yang zahir dipimpin oleh yang hak. Melihat duit, tetapi yang memimpin duit rezeki. Dan rezeki dikuasai oleh Razzaq.
Bila Allah menguasai rezeki, tugas kita tunduk padanya. Bukan suruh tak berusaha. Malah solat itu adalah usaha nombor 1. Dan padanya ada doa. Dan doa itu adalah silahul mukmin, senjata bagi orang beriman. Jadi kesimpulan di sini, maka melihat segalanya dengan kesejahteraan dan kesempurnaan. Bila begitu dah terpadu, pandangan kita dipimpin oleh hati yang melihat akan kebesaran Allah, maka hal ini akan menyebabkan berlakunya tarikan. Tarikan yang maksudnya di situlah datangnya buat baik bala baik, buat buruk bala buruk. Di situ datang dipanggil sunnatullah. Dan memberikan asbab turunnya rezeki yang luas dan memudahkan segala urusan kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan surah Al-Jin ayat 16-87, kesimpulan, Nabi Muhammad SAW diwahyukan menekan lagi. Surah Al-Jin ayat 16, ini janji Allah, siapa yang melihat rezeki itu pada Allah. Allah kata apa? Dan bahawa sesungguhnya, kalaulah mereka, yakni manusia dan jin itu berjalan betul di atas jalan Islam, yakni lurus. Betul lurus, yakni pandangan kita tengok makhluk, ingat Khalik. Tengok duit, ingat rezeki. Ingat rezeki, ingat Allah. Ingat Allah, ingat solat. Habis. Bahasa Jawa kata, by hook or by crook katanya. Macam mana pun, jangan kerana duit, solat aku terganggu. Jangan kerana duit, solat aku terganggu. Dia tegak itu, terutama orang yang bisnes lah. Kalau orang bekerja, bukanlah kulihal lah. Dan kata Allah, kalau mereka berjalan betul di atas jalan lurus, jalan Islam, sudah tentu kami akan memberikan mereka sebab-sebab kemewahan, terutama menurunkan hujan lebat kepada mereka. Bapak sekalian, janji Allah, orang Islam beriman ni kaya raya sebenarnya. Cuba tengok kita memimpin 2/3 dunia suatu ketika dahulu. Tapi manusia bila berpaling daripada penciptanya, maka Allah campakkan kepada ciptaannya, maka huru-haralah hidup dia. Tengoklah sekarang apa jadi, masing-masing berebut kuasa. Tengok kuasa-kuasa besar kan, Amerika ke, Rusia ke, apa ke, mereka cuba nak menguasai. Tak ada satu lagi, ini kita boleh buat case study. Tolong cari, bulan depan bawa kat saya. Tolong tunjukkan kat saya kuasa mana yang boleh memerintah dunia dengan satu komand saja, satu arahan saja. Jadi ada khalifah. Kuasa mana? Bagi tahu. Setakat ni tak ada. Allah tak bagi. Melainkan Islam. Usmaniyah. 2/3 dunia di bawah satu arahan. Kalau ada pun satu area saja. Tapi tidak boleh bergabung. Bermaksud memang dunia ni Allah nak bagi ke orang Islam. Tinggal lagi nak ambil dia, ada syarat dia. Bab kata Piramli, ini harta Ahmad Al-Bab yang punya. Hang ambil, tanpa bagi Ahmad Al-Bab, aku tarik balik harta ni. Macam itulah. Macam itu mas sekalian. Wallahualam, mohon maaf kalau saya ada kekurangan, terkata kurang bicara dan payang-payang. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah. Sehingga kita bertemu lagi pada seri akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan salat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Illadzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allah.